Sejahtera Pembuka Bicara, Kisah Suncang Padi, tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya, menjadi teladan kepada kita semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, para hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan. Saya Gracie Garcia Analisa dari SK Buplek ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Suncang Padi. Sepasang suami istri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung, yaitu Pak Abu dan istrinya Mak Mela. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyerah kehidupan mereka dengan bercocok tanam. Tapi malangnya Pak Abu dan istrinya malas bekerja. Mereka lebih suka membuang masa. Ya kawan-kawan, saban hari mereka berdua akan meminta bantuan daripada jiran-jiran. Mereka tidak tahu malu, sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Oleh kerana sikap mereka yang pemalas, kehidupan mereka menjadi bertambah susah. Ada kalanya mereka tidak dapat makan dan tidur dengan lenang. Kawan-kawan nak tahu apa yang terjadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang perempuan tua di hadapan pintu rumah mereka. "Bolehkah saya masuk?" tanya perempuan tua itu. "Silakanlah," jawab Pak Abu. Perempuan tua itu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malangnya mereka tidak ada apa-apa makanan untuk diberikan kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu memandang keadaan rumah suami istri itu. "Adakah kamu ingin menjadi seorang yang kaya?" tanya perempuan tua itu. Mereka mengangguk-angguk kegembiraan apabila mendengar kata perempuan tua itu. Perempuan tua itu menyeluk gendongan kain buruk lusuh yang dibawanya. Kedua-dua mereka melihat sahaja kelakuan perempuan tua itu. Pada fikiran mereka, tentulah perempuan tua itu akan mengeluarkan sebongkah emas. Cuba kawan-kawan teka, apa yang diberikan oleh perempuan tua itu kepada mereka? "Nah, ambillah unjang ini. Ia boleh menjadikan kamu kaya," kata perempuan tua itu. "Pada pagi esok, kamu taburlah isi unjang ini di belakang rumah. Sudah pasti kamu akan menjadi kaya raya," pesan perempuan tua itu sebelum pulang. Pada keesokan harinya, mereka telah membuka unjang tersebut. Mereka berasa kecewa kerana dalam unjang tersebut hanyalah padi kering. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka menaburkan padi itu di belakang rumah. Tidak lama kemudian, anak padi itu mulai tumbuh. Alangkah terkejutnya mereka apabila padi itu berbuah dan menguning. Setelah padi masak, mereka pun menuainya. 2-3 musim menabur dan menuai padi, akhirnya padi mereka menjadi banyak. Semenjak hari itu, Pak Abu dan istrinya tidak lagi miskin. Mereka telah menjadi kaya dengan menjual padi. Mereka sering membantu dan memberi makanan kepada penduduk yang miskin. Sikap Pak Abu dan istrinya mula berubah. Mereka menjadi tamak dan tidak suka bersedekah kepada orang susah atau miskin. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung. Kawan-kawan nak tahu apa kesudahan cerita ini? Ya kawan-kawan, malam itu mereka suami istri tidur dengan nyenyak, tanpa menduga apa yang akan terjadi keesokannya. Tiba-tiba setelah terbangun daripada tidur, mereka mendapati semua pokok padi yang telah layu dan mengering. Tidak ada lagi pokok padi yang dapat dituai untuk dijual. Lama-kelamaan semua pokok padi telah mati. Kesemua harta benda mereka terpaksa dijual bagi menampung kehidupan akibat tiada lagi pokok padi yang membuahkan hasil. Pada masa itu, barulah Mak Mila dan Pak Abu insaf dan menyesal dengan perbuatan buruk mereka. Malangnya nasib sudah menjadi bubur. Sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tiada gunanya. Hiduplah mereka dalam kemiskinan semula. Ingatlah kawan-kawan, kita adalah sentiasa bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan Tuhan. Jangan tamak dan halabah. Jangan suka meminta-minta kerana tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Dan apabila kita telah menjadi kaya, jangan lupa menderma atau bersedekah pada fakir miskin. Bak kata patah Melayu, kalau dapat memandang bulan, jangan lupa rumput di bumi. Kita jangan lupa tentang asal-usul sendiri, terutamanya apabila telah menjadi kaya. Bunga dedak di atas parang, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Sesebuah kisah, satu cerita bermula kisah derita. Sedihnya ibu kecewa hatinya dihalau oleh anak kandungnya.
Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, Saudara Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, saudara rakan sekalian. Hari ini saya Jennifer Bacaan Nasani dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Belai ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang yang Derhaka. Di dalam sebuah kampung tinggallah sepasang suami isteri yang bernama Si Talang dan Si Derumi. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka amatlah miskin. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Akan tetapi, hidupnya yang serba kekurangan menjadi penghalang cita-citanya. Pada satu hari, Si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai berhampiran rumahnya. Walaupun Si Tanggang pergi mencuba nasib berjumpa nahoda kapal tersebut, meminta untuk dijadikan anak kapalnya. Walaupun ibu bapanya keberatan untuk melepaskan Si Tanggang berlayar, tetapi mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan pulang ke kampung semula setelah menjadi kaya. Nahoda amat menyukai Si Tanggang yang rajin bekerja. Lalu, Si Tanggang diambil sebagai anak angkatnya. Apabila nahoda menjadi uzur, Si Tanggang dilantik menjadi nahoda yang baru. Dia digelar Nahoda Tanggang. Si Tanggang amat cekap berniaga. Dia menjadi kaya raya dan namanya menjadi terkenal. Kehebatan Si Tanggang sampai ke telinga Sultan. Tidak lama kemudian, Sultan mengawini putrinya dengan Si Tanggang. Si Tanggang membawa isterinya berlayar ke merata tempat dan negeri. Pada satu hari, kapal Si Tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal Sunya. Kedua ibu bapanya berasa sangat gembira. Mereka mendayung sampai menuju ke kapal Si Tanggang. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Si Tanggang malu melihat keadaan ibu bapanya yang daif. Ibu bapanya memanggil-manggil Si Tanggang, tetapi Si Tanggang berpura-pura tidak mengenali mereka. Apabila isterinya bertanya, Si Tanggang mengatakan bahawa ibu bapanya sudah tiada. Si Tanggang menghalau ibu bapanya. Ibu bapanya mendayung sampai ke tebing sungai dengan perasaan sedih dan kecewa. Apabila tiba di daratan, ibunya memandang ke arah langit dan berdoa, "Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada anakku Si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, petir berdentum, laut bergelora dan kapal Si Tanggang terumbang-ambing dipukul ombak yang kuat. Ketika itulah Si Tanggang berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasan kerana telah menderhaka. Akhirnya, Si Tanggang berteriak meminta ampun kepada ibunya. "Ibu, ampunkan Tanggang! Ibu, ampunkan Tanggang!" Akan tetapi, penyesalannya sudah tidak berguna lagi. Kapalnya pecah akibat dipukul ombak yang kuat. Apabila ribut reda, Si Tanggang, isterinya, kapalnya dan semua anak kapalnya bertukar menjadi batu. Oleh itu kawan-kawan, janganlah kita menderhaka kepada ibu bapa. Selain itu, kita mestilah menghormati ibu bapa yang telah membesarkan kita. Janganlah kita menjadi seperti Si Tanggang, sesat dulu pendapatan, sesat kemudian tiada gunanya. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Muka bicara memotong kayu yang jujur. Tajuk kita. Mari renungi sedalam-dalam. Semoga menjadi teladan kepada kita semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, para hakim bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan. Hari ini saya Mas Rina Nilam dari Sekolah SK Lubuk Belai ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Memotong Kayu yang Jujur.
Tersebutlah kisah Nun jauh di pedalaman. Tinggallah seorang pemotong kayu yang tua dan miskin. Ada kemampuannya hanya mencari rezeki dengan menebang pokok yang sederhana sebesar untuk dijual sebagai kayu api. Hanya istrinya lah peneman hidup hari saban hari tanpa dikurniakan anak. Dijadikan cerita, takdirnya pada suatu pagi, pergilah si tua jauh ke hutan untuk menebang pokok untuk dibuat kayu api. Tidak seperti biasanya, kali ini si istri tidak dapat menemui si suami karena sakit. Maka ke hutanlah si tua ke seorang awal pagi sebelum terbit mentari untuk mencari kayu api. Seharianlah si tua menebang pokok dengan kapak besi yang telah uzur seuzur usianya. Sehingga kepenatan tidak jua dia berhenti. Tiba-tiba genggamnya semakin lama semakin lemah, lalu terlepas kapak kesayangannya dari tangannya, lalu tercebur ke sungai yang dalam. Menangis sayulah si tua kehilangan kapak yang dari punca rezeki. Hendak terjun takut mencari sambal arus, merataplah ia menang nasib. Maka bersimpatilah pari-pari di langit melihat keundangan si tua tersebut. Lalu turunlah ia bertanya, "Wahai orang tua, kenapa kamu bersedih hati?" Dengan nada perasaan takut dan terkejut berhenti benar-benar. Maka tahulah dia, si pari-pari turun ke bumi menyapanya. Lalu diceritakan apa yang berlaku. "Baiklah, akan kubantumu mencari kapal yang engkau tenggelam." Lalu serta-merta terjunlah si pari-pari ke dalam sungai. Selang berapa minit timbullah si pari-pari sambil membawa kapak emas, lalu dihulurkan kepada si tua. Dengan sedih jawab si tua, "Bukan, ini bukan punya hamba. Tidak mampu hamba memiliki kapak emas ini." Lalu terjunlah sekali lagi pari-pari ke dalam sungai dan timbul kembali bersama kapak perak. Tidak jua si tua mengaku kerana itu bukan kapak miliknya. Sekali lagi pari-pari terjun lalu membawa pula kapak gangsa. Tidak jua si tua menerimanya, sehinggalah si pari-pari membawakan kapak besi uzur. Maka apabila terpandang kapak itu, girangnya lah hatinya kerana itulah kapak miliknya. Lalu si pari-pari menyerahkan kapak tersebut kepada si tua. Sebagai balasan kejujuran, kapak emas, kapak perak, gangsa dan gangsa turut dihadiahkan. Pulanglah si tua dengan hati yang gembira. Sesampainya di rumah lalu diceritakan kepada istrinya apa yang berlaku. Si istri turut gembira dengan kejujuran si suaminya. Keesokan harinya, istri itu pun sehat. Terdapat 3 pengajaran yang boleh kita jadikan sebagai iktibar. Pertama, kita mestilah tabah dengan segala dugaan dan cabaran yang dihadapi. Kedua, kita hendak bersikap rajin, berusaha mencari rezeki dan tidak mengharapkan bantuan dari orang lain semata-mata. Akhir sekali, kita seharusnya senantiasa bersikap jujur terhadap diri sendiri serta orang lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.